Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Anak-anak Miri Ustazah, apa khabar semua? InsyaAllah Ustazah doakan semua sihat-sihat walafiat dan terus semangat untuk pembelajaran kita hari ini. Okey, insyaAllah hari ini kita akan belajar subjek ibadat, pelajaran 1 berkenaan dengan najis. Okey. Sebelum mulakan pembelajaran, Ustazah ingin mengucapkan terima kasih kepada pelajar-pelajar yang memberi kerjasama menjawab latihan ataupun tugasan yang Ustazah berikan pada minggu lepas. Okey, semoga awak terus semangat untuk menjawab soalan-soalan yang Ustazah berikan. Okey, tahniah. Okey. Okey, kepada pelajar yang belum lagi menjawab soalan yang Ustazah berikan, Ustazah harap awak dapat menyelesaikan tugasan yang Ustazah berikan itu. Okey? Bukannya apa, sebab Ustazah risau, Ustazah terlepas pandang markah-markah yang pelajar tak jawab lagi. Bila terlepas pandang markah, tak ada markah lah untuk awak. Untuk Ustazah nak buat analisis. Okey? Okey, baik. Kita akan teruskan pembelajaran kita pada hari ini berkenaan dengan najis. Okey, kita akan masuk pengertian najis. Salah pula. Okey, kita akan masuk pengertian najis. Okey, pengertian najis maksud pada istilah syarak adalah benda-benda kotor yang boleh membatalkan solat kita. Okey? Benda-benda najis dan kotor ni terbahagi kepada dua. Okey? Yang pertama, dihukumkan najis. Yang kedua, dihukumkan tidak najis. Okey, maksudnya kat sini apa? Yang pertama ni maksudnya secara ringkas, benda tu kotor dan confirm najis. Yang kedua ni, benda tu kotor, tak semestinya najis. Awak tengok benda tu kotor tapi tak semestinya dia tu najis. Yang pertama tu, benda tu kotor dan kita tengok dia memang najis. Semua benda najis adalah kotor dan semua benda kotor tak semestinya najis. Okey, ingat tu Okey, seterusnya. Ini contoh-contoh bagi benda yang Ustazah cakap. Apa yang pertama tadi itu? Dia kotor dan najis. Kita tengok dia kotor dan itu adalah najis. Contohnya macam darah kita. Darah najis Lepas tu nanah, muntah, bangkai, anjing, babi, arak, air kencing, tai manusia, tai haiwan. Okey, ni semua kotor dan najis. Okey, yang tak boleh bawa solat. Awak tengah solat, nampak darah dekat telekung awak. Bagi perempuan, ada darah dekat telekung, pasal awak solat je. Tak sah kalau darah tu banyak lah. Kalau macam darah yang sikit tu kita tak perasan, dimaafkan. Okey, seterusnya. Okey, ni pula benda yang kotor tapi tak najis pun. Masih lagi orang kata tak najis lah. Ni tak dikira najis Okey, apa contohnya? Peluh. Peluh kita tu tak najis. Air liur kita, lumpur, tai telinga, tai hidung, hingus, kahak, tai mata, kotoran minyak dan daki. Okey, ni semua bukan dikira sebagai najis dan tak boleh beri alasan tak boleh lah, baju aku ni kena minyak lah, so aku tak boleh solat. No way. Kita tak boleh. Time tu memang awak tak ada baju lain lah. Memang ada baju yang ada kotoran minyak je. So masih lagi sah solatnya kalau awak menggunakan pakaian yang ada kotoran minyak. Okey? Okey, baik. Seterusnya, hukum najis. Hukum najis terbahagi kepada dua. Dihukumkan tidak suci, dah memang confirm. Kalau najis tu memang tak dihukum, walau macam mana pun dia tak boleh suci. Contohlah macam anjing dengan babi kita basuh dia. Kita basuh dia 7 kali dengan air tanah ke apa ke, tetap tak suci. Dia tu tetap najis. Selama-lamanya najis sebab dah disebut di dalam Al-Quran. Okey, yang kedua ni dibersihkan supaya sentiasa bersih dan suci. Okey, contohlah benda tu dah terkena najis dan kita boleh bersihkan tempat tu dengan cara-cara yang akan diberitahu ikut najis lah.
akan diberitahu bila dah basuh semua dan dah sucilah benda tu. Okey. Okey, seterusnya bahagian najis. Bahagian najis ada 3. Yang pertama, najis mukhaffafah, iaitu najis yang ringan. Yang kedua, najis mughalladhah, iaitu najis berat. Yang ketiga, najis mutawassitah, najis yang pertengahan. Okey, Ustazah akan terangkan satu persatu. Okey, kita akan masuk najis yang pertama, iaitu najis mukhaffafah. Okey. Okey, apa maksud najis mukhaffafah ni? Najis ringan. Okey. Air kencing bayi lelaki berumur bawah 2 tahun hanya minum air susu ibu dia saja. Okey, contoh awak ada adik lelaki awak yang baru lahir, baby, sepupu-sepupu awak yang awak ada sepupu yang baby, itu dikira kalau bayi tu kencing, itu dikira najis yang mukhaffafah, najis yang ringan. Okey. Seterusnya pengertian bagi najis yang kedua, iaitu najis mughalladhah, najis yang berat. Okey, najis berat ni berat sangat. Memang Islam dah tegah dah. Dia ni memang najis. Apa dia? Anjing dan babi serta keturunan dia. Okey. Okey, seterusnya. Okey, bahagian najis yang ketiga, iaitu najis mutawassitah. Apa maksud najis mutawassitah ni? Iaitu pertengahan lah kan. Okey, semua najis selain daripada najis mukhaffafah, yang tadi tu kencing bayi, dengan najis mughalladhah, babi dengan anjing tadi. Selain daripada tu, itu semua dikira najis mutawassitah, najis pertengahan. Okey. Okey, kita akan beri situasi andailah kita terkena najis-najis ni semua. Macam mana kita nak sucikan? Dia ada cara dia. Okey, kita akan terangkan cara untuk najis mukhaffafah ni. Macam mana kita nak sucikan tempat yang terkena najis mukhaffafah tu. Supaya jadi sucilah. Sucilah. Okey. Okey, contoh tadi najis mukhaffafah adalah najis air kencing baby lelaki yang bawah 2 tahun. Contoh adik awak ada adik baby ataupun sepupu awak, saudara awak yang baby, dia terkencing dekat ruang tamu tu. Habis nampak dekat atas katil tu. Atas kerusi. Contohlah kan, ini contoh je. Okey, bila ternampak air kencing baby tu, apa nak kena buat? Pertama, dia kata apa? Bersihkan pada tempat berkenaan najis, terkena najis. Okey, kalau tu kesat dulu air kencing tu. Bila air dia tertimbul lah, kesat dulu guna air lain. Okey, lepas tu yang kedua, renjis air yang bersih di atas sehingga rata. Okey, ambil air, basuhkan. Maksudnya letaklah. Saya rasa ramai yang tahu ni. Ramai yang nampak ibu ayah awak buat macam mana kan. Letak air paip ataupun air mutlak. Air paip tu air bersih lah. Air bersih tak dicampur dengan air lain-lain. Bukan air sirap, bukan semua. Air mutlak ni air kosong, air putih. Okey, letak air atas yang najis kencing tadi tu. Okey, lepas tu dah letak air tu, ambil kain lain, kain yang bersih, kering, lap atas tu. Maka sudah selesailah. Okey, maka tempat tu, kerusi tu pun dah suci. Okey. Okey, yang kedua pula, cara kita nak sucikan tempat tu daripada najis mughalladhah. Dah terkena najis tu, contohlah babi masuk kita punya rumah. Dekat ruang tamu, dah lah masuk ruang tamu kita. Lepas tu berak dekat situ. Nampaklah tai babi tu dekat dalam ruang tamu rumah kita. Okey, apa yang kita nak kena buat? Macam mana kita nak bersihkan ruang tamu kita tu menjadi bersih dan suci? Okey, yang pertama, hilangkan ain najis. Okey, ain najis ni maksudnya najis yang nampak. Macam kat situ tadi nampak tai babi kan. Kita angkat tai babi tu guna kain lah. Guna apa-apa lah, janganlah guna tangan. Okey. Angkat tai najis tu, tai babi tu. Okey, lepas tu buang. Okey, yang kedua ialah dikata apa? Basuh dengan air bercampur tanah sebanyak 1 kali. Okey, ni maksudnya awak ambil tanah dengan air kosong, campurkan tanah tu dengan air kosong, gaul-gaul nanti dia akan jadi air tanah. Lepas tu
air tanah yang tadi tu letak dekat tempat yang terkena tempat babi itulah. Babi tu berak dan semua kawasan tempat itulah, sebab babi tu mungkin dah berjalan-jalan kan kat kawasan tu. Okey, seterusnya nak kena buat apa? Basuh dengan air kosong ataupun air paip. Biasalah basuh sebanyak 6 kali. Bila dah basuh, pastikan bau dah tak ada. Kalau kata tadi kan babi tu dah berak, kita tengok. Pastikan tak bau tai babi tu. Yang kedua, kita tengok ruang tamu kita tu dekat lantai tu ada lagi tak kesan tai babi tu. Tak ada. Okey, lepas. Yang seterusnya, kita rasa ada tak kesan najis babi tadi tu. Kalau tak ada, maka selesai. Sudah suci kita punya ruang tamu dan kita boleh duduk macam biasa. Tetamu boleh datang macam biasa. Okey, seterusnya cara menyucikan najis yang terkena mutawasita. Okey, yang pertama, kita bagi satu contoh najis mutawasita, iaitu najis darah. Darah kan dikira najis kan? Awak nak solat, lepas tu darahnya banyak dekat awak punya kain telekung. Okey, macam mana kita nak hilangkan najis tu daripada telekung kita? Pertama, dia kata hilangkan air najis. Hilangkan benda yang najis tu, nampaklah darah tu lah kan, warna darah tu. Kita hilangkan warna darah tu dulu. Hilang, basuh menggunakan apa? Dia kata basuh dengan air bersih, iaitu air mutlak 1 kali. Basuh air tu. Basuh telekung air tu pula. Basuh telekung tu menggunakan air. Dia kira macam basuh biasalah. Basuh sampailah hilang warna darah tu, sampailah hilang bau darah tu. Okey, kita rasa ada lagi tak? Sebab darah dia tak rasa kan, dia just bau dengan warna kan. Kalau tak ada lagi bau dan warna, dah dikira telekung kita tu bersih. Telekung ataupun baju kita yang terkena darah. Okey, baik. Setakat ini saja penerangan Ustazah berkenaan dengan najis. Maka Ustazah harap anak-anak murid Ustazah dapat menjawab latihan yang Ustazah akan berikan di Sister Al-Bayan. Okey, di homework. Tengok bahagian masuk Al-Bayan, pergi dekat subjek ibadat, lepas tu pergi dekat aktiviti. Tengok latihan yang Ustazah beri dekat homework. Okey, kali ni latihan Ustazah beri pada bentuk esei. Awak kena tulis dekat situ. Kalau berkaitan dengan esei ni, nak tak nak semua kena buat supaya Ustazah tak lepas pandang untuk nak menanda. Ustazah kena menanda seorang-seorang kali yang esei ni. So Ustazah harap sangat semua anak murid Ustazah dapat menjawab tugasan yang Ustazah beri kali ni. Selesaikan dalam minggu ini juga sebelum masuk pembelajaran yang lepas. Ustazah tak nak terlepas pandang pada markah awak ataupun Ustazah terlepas pandang untuk nak tanda awak punya bahagian. Okey, setakat ini saja. InsyaAllah sebarang pertanyaan boleh tanya pada Ustazah. Dan Ustazah minta maaf kepada siapa yang WhatsApp Ustazah balas lambat ke, ataupun Ustazah terlepas pandang. Ustazah minta maaf. Mungkin time tu Ustazah agak sibuk sikit. Maka kalau lebih mudah WhatsApp Ustazah untuk call ke. Kalau WhatsApp ni takut Ustazah terlepas pandang. Tapi ada je yang Ustazah balas. Okey, InsyaAllah banyak pula bercakapnya. Okey, InsyaAllah setakat ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.